Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk kita sambung perkongsian kita daripada Fiqhu As-Salah, The Science of Prayer, di mana kita dalam bab Ahkamus Salah, dan last hari itu kita telah menghabisi Al-Af'al Al-Mubahah Fis Salah, the permissible doings in prayer. Maksudnya perkara yang diharuskanlah untuk kita lakukan ketika solat based on hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin dalam hal yang seumpama itu dikiaskan di atas hadis-hadis berkenaan. Cuma hadis-hadis yang ada itu je lah ya. Baik. Dan malam ni kita nak masuk bab yang baru, itulah bab sembahyang sunnah. Sebagian buku fiqh menamakannya sebagai babun nawafil, ataupun bab nawafilus salah, ataupun bab as-salawatun nafilah, atau bab-bab yang seumpama itulah, yang merujuk kepada solat-solat yang sunnah, solat-solat yang digalakkan kita melakukannya selain daripada solat-solat fardu 5 waktu. Dan di sana ada pembahagian tertentu, jenis-jenis tertentu. Pertama sekali ialah salatul rawatib, sembahyang ratib. Rawatib jamak ratib ya. Maksudnya sembahyang yang dilazimi. Ratib ni makna lazim, maksudnya kita ada sentiasa melaziminya. Itulah maksud ratib ya. Ia merujuk kepada salawatul rawatib ataupun rawatibus salah, merujuk kepada sembahyang-sembahyang yang digalakkan kita melakukannya mengiringi sembahyang-sembahyang fardu yang muakkad ya. Itulah sebagaimana dah notah 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kerana ulama dalam hal ni ada 2 pendapat. Pertama 4 rakaat, kedua 2 rakaat qabliyah zuhur lah yang muakkad itu. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur, yang ni sepakat. Yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib. Yang keempat 2 rakaat sesudah isyak. Yang kelima 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum subuh. Silap tu ya. Jadi kalau campur-campur ada 5 lah ya. Ini di sisi majoriti. Kenapa di sisi majoriti? Kerana sebagai ulama kata rawatib hanya qabliyah subuh. Dan itu yang standard dalam mazhab Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik kata rawatib ni ataupun sembahyang ratibah, salatun ratibah, sembahyang hak ratib, mana hak muakkad, hak mengiringi sembahyang fardu hanya qabliyah subuh saja ya. Kerana katanya lam yatrukun nabi hadiran wala safaran, Nabi tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan Nabi hadir dan bermusafir. Hadir ni makna mukim lah. Nabi tak pernah tinggal. Musafir baik, bermukim baik, qabliyah subuh saja. Adapun sembahyang lain Nabi meninggalkannya. Jadi kata hak rawatib, hak muakkadnya hanya qabliyah subuh saja ya. Adapun majoriti dia kata muakkad ni atau rawatib ni bukan hanya merujuk kepada Nabi tak pernah tinggal ketika musafir dan bermukim hadir, tapi Nabi kalau tak tinggal ketika bermukim saja, hadir saja, hadar, sudah memadai untuk kita kata dia muakkad. Musafir tu taklah ambil kira pasal musafir ya. Musafir ni mungkin ada kekangan tertentu, keuzran tertentu pasal musafir kan.
ada rukhsah-rukhsah tertentu, jadi dia tak ambil kira. Yang kita ambil kira ialah ketika Nabi bermukim. Hak Nabi bermukim, Nabi tak pernah tinggal 5 tu lah. 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Semua sebelum subuh tu Nabi tak tinggal, sama ada musafir atau bermukim. Lain pada qiblah subuh tu Nabi buat ketika bermukim, ketika bermusafir Nabi tidak melakukannya. Tapi sudah memadai untuk kita kata ia rawatib, ia muakkad, ya. Itu majoriti lah, ya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Majmu'ul Fatawa. Katanya ulama dalam hal ni ada 3 pendapat. Pendapat pertama ialah rawatib atau muakkad hanya qiblah subuh, dan itu adalah pendapat Imam Malik rahimahullah. Tak silap saya, standard mazhab Maliki begitu, ya. Tapi Imam Malik memang dia berpegang begitu. Tak tahulah kok mazhab dia ambil hak lain. Sebab kadang-kadang imam ni dia pilih satu pendapat, tapi ulama-ulama dia tak pilih, ikut yang lain, ya. Tapi kalau Imam Malik memang ikut tu lah. Dan tak silap saya hak standard Maliki juga, ya. Dia agak strict lah bab ni. Yang kedua kata Imam Ibn Taimiyah ialah ulama yang mengatakan bahawa rawatib atau muakkad ini ialah 5 waktu tadilah. 5 jenis sembahyang tadilah. Ya, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Semua sebelum subuh ni dia lebih-lebih lagi. Dan kata beliau ini adalah pendapat majoriti, ya. Dan ketiga ialah ulama yang mengatakan bahawa pendapat ulama. Ibn Taimiyah kata semayang yang mengiringi semayang fardu ni ada 3. Pertama, hak betul-betul muakkad, yang mana ia dipilih oleh mazhab Maliki lah ataupun Imam Malik. Dia kata hak ni saja rawatib, ya. Yang kedua hak muakkad juga, tapi tak seperti mana semayang subuh. Itulah semua-semua yang telah saya sebutkan. Hak ni katanya muakkad dan rawatib di sisi majoriti, tapi tidak muakkad atau rawatib di sisi Imam Malik. Dan jenis semayang ketiga ialah semayang tidak muakkad tu lah, ya, yang kita akan baca after this. Kat bawah tu, ya. Semayang tidak rawatib, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isyak, ya. Cuma semayang tidak muakkad ni dia tidak ada had bilangan rakaat lah. Itu yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Dan itu juga disebut oleh Imam Ibn Taimiyah bila dihurai tentang jenis-jenis semayang yang mengiringi semayang fardu, di mana katanya semayang muakkad ni lam yuqaddar lahu adada, tidak ada qadar rakaat baginya. Itu kata Ibn Taimiyah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yusalli rak'ataini fasa'idan, boleh semayang 2 rakaat atau lebih, ya. Jadi hak tak muakkad ni memang dia tidak muakkad, tapi dari sudut rakaat dia beri open. Boleh saja tuan-tuan semayang sampai tuan-tuan semayang fardu, ya. Mungkin kita qabliyah maghrib ada masa lapar banyak kan, mana tahu kan. Boleh aja semayang 2 rakaat, lepas tu semayang 2 rakaat lagi, tu semayang 2 rakaat lagi. Pasal qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isyak dia beri open, ya. Itu yang disebut oleh Nawawi dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Dan memang kita dapati dalam buku-buku fiqh memang adalah bab semayang sunat ni, cuma dia memulai dengan semayang rawatib, semayang muakkad yang mengiringi semayang fardu. Bismillah. Sebelum dia nak sebut semayang sunah-sunah yang lain lah, yang disunahkan berjemaah, yang tidak disunahkan berjemaah, ya, semayang yang macam-macam lagi kan. Tapi depa dalam buku-buku fiqh, after bincang bab-bab penting semayang yang telah kita bincangkan juga itu, dia akan mula dengan semayang sunat, kemudian dia akan mula dengan semayang rawatib atau muakkad ini, ya, yang mengiringi semayang fardu lah, ya. Kenapa? Kerana selepas semayang fardu, semayang sunat adalah penting untuk kita lakukan. Dan di kalangan semayang sunat tu pula, ulama letak hierarki lah. Nombor 1 hak ni lah, kemudian baru mari semayang yang lain, ya. Majoriti mendahulukan semayang rawatib lah, ba'diyah dan qabliyah, ya, muakkad.
Dan sebenarnya majoriti pun memang berpendapat semayang yang afdal after semayang fardu ialah semayang ini. Rawatib, qabliyah ba'diyah yang muakkad yang mengiringi semayang fardu. Dia kata this is the best prayers after obligatory prayers. Inilah semayang paling afdal selepas semayang fardu. Itu majoriti. Ya. Di atas banyaklah hadis-hadis Nabi SAW. Walau bagaimanapun, segelintir kata semayang sunnah yang paling afdal bukan semayang rawatib. Bukan qabliyah, ba'diyah yang muakkad itu. Ia ada semayang malam, salatul lail. Ya. Ataupun qiyamul lail, ataupun salatul tahajud. Dia kata tiga ni ada yang lebih afdal lah berbanding rawatib. Walaupun dia minoriti, tetapi antara ulama yang berpegang dengan pendapat itu dan memasyhurkan dalam bukunya ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Ya. Kerana ada hadis yang Nabi riwayatkan dalam Sahih Muslim, antaranya hadis Abi Hurairah, di mana kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Ya. Seafdal-afdal sembahyang selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Clear cut kan? Ya. Ada lagi hadis yang lain juga dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada Umar bin Abasah. Nabi kata afdalus salati as-salah fi jawfil lail ataupun fi jawfil lailil akhir. Seafdal-afdal sembahyang ialah sembahyang dalam perut malam yang akhir. Adalah beberapa hadis yang menunjukkan bahawa sembahyang qiyamul lail lebih afdal. Ya. Dan saya personally memang suka pendapat itulah. Sembahyang qiyamul lail adalah lebih afdal dalam konteks sembahyang sunnah. Lebih afdal daripada sembahyang rawatib. Ya. Dan Nawawi kata dalam syarah Sahih Muslim, pendapat ini awfaqun lil hadis, lebih menepati hadis Nabi SAW. Ya. Nawawi walaupun dia antara the biggest scholar, bahkan kita boleh kata number one scholar dalam mazhab Syafi'i, tapi ada pendapat-pendapat dia yang tidak samalah dengan apa yang distandardkan. Bahkan ada orang buat research, ada tesis master tak silap saya, pendapat-pendapat Nawawi yang berbeza dengan pendapat majority, of course lah yang berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Antaranya pendapat ni lah. Dia kata yang paling afdal adalah sembahyang malam. Ya. Bismillah. Walau bagaimanapun sembahyang sunat ni memang amat-amat digalakkan lah ya. Bahkan dalam bab sembahyang sunat ni didahului dengan sembahyang rawatib ni, memang ulama akan memasukkan fasal atau satu slot kecil yang bertajuk Fadail An-Nawafil ataupun Fadail As-Salawatin Nafilah, fadilat sembahyang sunnah. Ya. Kerana ada banyak nanas yang menunjukkan bahawa sembahyang sunnah ini adalah penting untuk dilakukan selepas solat fardu. Ya, dan tuan-tuan pun tahulah ya. Antaranya ialah sembahyang sunnah ni mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, hadis Sahih Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah. Nabi kata, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, yakni ibadah-ibadah sunnah. Bukan sembahyang saja, sembahyang. Cuma kalau sembahyang sunnah. Puasa sunnah. Ya, haji, yakni haji selain daripada haji yang wajib. Sebab haji ni bukan sekali saja. Sekali itu hak wajib. Other than that, hak tak wajib. Ya, Dr. Rozaimi 5 kali dah pergi haji. Boleh sebut Dr. Rozaimi? Kau tak boleh sebut. Mana hak selain wajib itulah ya. Sebab selain wajib itu memang digalakkan. Umrah ya. Memanglah mazhab Syafi'i umrah wajib sekali seumur hidup. Tapi lain pada itu jadi sunnah lah. Mungkin orang ada duit every year dia pergi umrah. Maka umrah-umrah seumpama itu dia panggil umrah sunnah. Tak kisahlah ya, janji nawafil.
Nawafil ni ialah preferable, mana benda-benda yang tidak wajib tapi digalakkan kita melakukannya. Allah Ta'ala kata ni hadis kursi, ya, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, yang ini dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, menyayanginya, ya. Jadi memang ia antara perkara yang boleh membawa kepada keredaan, kesukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mahabbatullah, ya. Mana amat-amat digalakkan, ya. Lagi ia juga atau semasa sunat juga boleh menampung semasa fardu yang kita lakukan. Yang fardu kita buat mana perfect kan, ya. Adalah kekurangan di sana sini, jadi semasa sunat itulah yang menampung. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi min 'amalihi salatuh, fa in kana tammah kutibat lahu tammah, fa in tukisa min salatihi syai'un qala Allahu li malaikatihi unzuru ila 'abdi hadza hal lahu min tatawwu fa yukmal bihi faridatuhu thumma yajri 'alaihi sa'iru 'amali, ya. Hadis ni ada banyak sekali dalam buku-buku sunnah antara Abi Dawud, Ibnu Majah, daripada Abi Hurairah, daripada Tamim Ad-Dari, very famous and well known hadis, ya. Orang belajar bab semayang baca hadis lah, dia mesti baca hadis, ya. Kepentingan semayang sunnah, ya. Itulah dia boleh menampung kekurangan yang ada dan semayang fardu. Awal-awal pertama kata Nabi, awal-awal perkara yang dihisapkan ke atas seseorang hamba itu ialah sembahyangnya. Jika sembahyang sempurna, maka ditulis baginya sempurna. Bukan tak ada hak sempurna. Jangan kata kita sembahyang ni tak ada hak perfect, ada, ya. Tapi banyak juga hak tak perfect tu, ya. Jadi Allah Ta'ala jadi Nabi kata kalau perfect dia tulis perfect. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka Allah Ta'ala akan berkata kepada para malaikatnya, lihatlah wahai malaikatku kepada hamba-Ku ini, ada tak ibadah sunnah yang dia lakukan. Maka disempurnakan yang fardu yang kurang di sana sini itu dengan ibadah sunnah itu. Kemudian barulah dihisap amalan-amalan yang lain. Kata Ibn Utsaimin, semayang fardu ditampung dengan solat fardu, puasa fardu ditampung dengan puasa, kata Ibn Utsaimin, semayang fardu ditampung dengan semayang sunnah, puasa fardu ditampung dengan puasa sunnah, haji fardu, umrah fardu ditampung dengan haji dan umrah yang tidak fardu, yang sunnah-sunnah itu yang selepas kita buat itulah, ya. Dah begitulah hal yang lain, hak wajib itulah dia boleh menampung lah, ya. Dan itulah kepentingannya, ya. Semayang sunat ni mengangkat darjat kita. Ada seorang sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Seumpama yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dia ni memang tolong Nabi lah, antara seorang yang suka bantu Nabi di samping yang lain lah, ya. Hak bantu Nabi ada banyak, ada Huzaifah, Abu Hurairah, dia salah seorang, Rabi'ah, ya. Satu hari dia tolong Nabi, kuntu abitu ma'a Rasulillah fa'ataituhu bihajatihi wa wudu'ihi faqala li sal. Aku malam tu tidur dengan Nabi, mana bersama Nabi malam tu, kemudian aku tolonglah Nabi bagi air wuduk kat dia, dan dia ada hajat apa-apa aku tolong bantu. Nabi pun berkata sal, mintalah. Memang Nabi ni kalau kita belajar antara akhlak baginda, bila orang tolong dia, dia akan suruh orang tu minta sesuatu. Kalau Nabi tak bagi pun Nabi suruh mintalah, nak minta apa, ya. Jadi dia pun minta, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku nak minta denganmu, nak duduk denganmu dalam syurga. Maka Nabi berkata kepadanya, awa ghairu zalik, boleh tak minta orang lain? Dan ada setengah riwayat yang lain, man dallaka ala hadha, siapa yang ajar kau begini? Mana Nabi macam tak sukalah. Kemudian dia berkata, bal zalik, aku nak hal tu juga, ya. Jadi dia ni kira hebat lah. Orang lain minta baju, minta kain, ya, minta benda-benda yang seumpama itu, dia minta nak duduk dengan Nabi dalam syurga. Oh, ganah ni. Jadi Nabi pun kata juga kepadanya, aini ala nafsika bikasrati sujud,
Ya. Nabi kata boleh, tapi mu kena tolong. Tolong macam mana? Tolong perbanyakkan sujud. Ya. Mana mu kena usaha sendirilah. Mu kena banyakkan semayang. Termasuklah hadis ni bukan hanya sujud fardu, tapi mana-mana sujud yang kita lakukan, termasuk juga sujud-sujud semayang sunnah. Ya. Sebab semayang fardu ada sujud, semayang sunnah ada sujud, ya. Dan sujud-sujud yang disyariatkan boleh termasuk juga dalam hadis yang sama. Kerana selain pada sujud semayang fardu, sujud semayang sunnah, ada lagi macam sujud apa nama tilawah, ya. Itu sujud ibadah. Dan sujud sahwi pun ini satu sujud juga. Boleh juga mengangkat darjat kita kerana ia sujud kepada Allah. Apa-apa sujud yang disyariatkan. Pasal Nabi sebut secara mutlak. Ya. Awak. Tapi bukan sujud sahaja. Ada orang lepas sembahyang je sujud. Tahu dia sujud apa entah, ada lepas doa kan sujud. Sujud ni ibadah. Dia mesti dalam kerangka yang disunahkan lah, yang disyariatkan. Sujud yang disyariatkan ni ada 4 saja. Ya, ada 5 saja. Sujud sembahyang, fardu dan sunnah. Kemudian sujud tilawah, sujud sahwi, satu lagi sujud syukur. 5 tu lah setahu saya. Atau 4 tu lah. Kalau kita pecah-pecah jadi 5 lah. Sujud sembahyang fardu, sujud sembahyang sunnah, sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Kalau kita kata sujud sembahyang, merujuk berfardu dan sunnah. Mana sujud sahwi, sujud dalam sembahyang juga. Tapi boleh saja dia di luar sembahyang bila kita lupa right on the time. Assalamualaikum, atau tak cukup sembahyang tadi. Kita pun tambah lah, kemudian sujud sahwi selepas itu. Ataupun terlebih sembahyang tadi, kita pun sujud lah selalu. Dia related dengan sembahyang juga. Tapi boleh saja di dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Sujud sahwi kan boleh luar sembahyang, dalam sembahyang. Ataupun sebelum salam dan selepas salam. Ketua-tuan sembahyang sujud sahwi sebelum salam saja. Lepas salam pun boleh sujud sahwi. Tuan-tuan kalau lupa macam mana sembahyang? Sujud sahwi sebelum salam belaka? Boleh je. Standard mazhab Syafi'i tak ada sujud selepas salam. Semua sebelum salam. Kerana dia kata sujud selepas salam tu sudah dinasahkan. Tapi sebagai ulama lain kata tidak. Ya. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah antara yang the best lah dalam bab ni. Dia selari dengan mazhab Maliki. Di mana sujud sahwi ni kita lihat macam mana bentuk kesilapan kita bila kita menggabungkan semua nanah yang ada. Ya. Kalau Hanafi dia sujud tak ada before salam, semua sujud sahwi after salam. Dia kata sebelum salam dah dinasahkan ataupun dah tak ada lah. Syafi'i pula tak ada sujud after salam, semua before salam. Tak kisah bentuk-bentuk lupa tu macam mana. Kerana dia kata after salam sudah tidak ada, dinasahkan. Dan itulah cerita dia. Ya. Tapi Maliki dia in the middle. Tengok bentuk lupa tu macam mana. Ya. Sebahagian kita sujud sebelum salam, sebahagian kita sujud selepas salam. Dan itu yang ditarjih dan dipilih oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan kita rasa yang paling praktikal lah. Ya. Bukan kata orang yang tak betul. Tapi dalam konteks fiqh ni kalau kita belajar, kita lihat jika dihimpunkan semua hadis-hadis Nabi. Daripada kita dakwa nasakh, ya, sedangkan ia masih boleh digunakan atau diamalkan, lebih baik kita amalkan. Ya. I'malun nas khairum min ihmalihi. Mengamalkan nas itu lebih baik daripada meninggalkannya. Melainkan kalau kita ada bukti yang kukuh lah, kata dan nasakh. Ya. Dalam fiqh ni pun ada dakwaan nasah tu sebagai ulama tak terima. Nah, konteks hari ni macam Qardawi kan. Qardawi banyak dia tak terima nasah ni. Kalau kita baca buku fiqh beliau. Ya. Macam berjimak kan. Kalau tak keluar air mani, wajib juga mandi. Hampir keseluruhan ulama kata dah nasah dah tak mandi tu. Tapi Qardawi kata nasah tu tak kuat. Tak nasah lagi dia kata. Ya. Dan dia ambil daripada Sahih Bukhari. Bukhari buat mari bab tu, dan zahirnya dalam teks tu Bukhari pun dia kata seolah-olah macam dia kata tak dinasahkan. Qardawi kata tak nasah. Kalau jimak tak keluar air mani, dia kata tak wajib mandi. Qardawi kata kan. Mana dakwaan nasah ni pun ada ulama terima, ada ulama tak terima. Tengoklah how concrete the reason is. Alasan itu konkret ke tidak, kuat ke tidak. Pasal nak dakwa nasah ni bukan benda kecil anak. Ya, kita ikut belakang je lah kan. Dia kata begitu, kita sampaikan begitu. Jadi dah hal seumpama ini, ada orang nak terima nasah kerana ulama, especially majority kata nasah dah is okay.
Tapi kalau ada kata saya tak terima nasakh, sebab ulama sekarang tak terima nasakh, dah okey. Fik benda furuk ni open aja. Ya. Jadi dalam bab ni Ibn Taimiyah dia gabungkan. Ya. Antara qabla salam dengan ba'da salam, before salam dengan selepas salam, ya. Awak. Kalau kita mengurangi semayang, dia kata sebelum semayang. Kalau kita melebihi semayang, maka dia kata selepas salam. Kalau kita syak, kemudian kita bina di atas yakin, maka sebelum salam. Kalau kita syak, kita ambil yang zon, maka selepas salam. Ya. Tapi kalau nak mudah, sebelum salam belaka, mudah lah. Asal lebih ke kurang ke, sebelum salam. Okey je. Bila syak, kan? Kita nak ambil hak kita yakin, mana kata kita lupa 3 ke 4, ambil 3 lah. 2 ke 3, ambil 2 lah. Itu dipanggil al-bina' alal yakin. Kita ambil hak kita yakin lah, kan. Ambil hak sikit sebelum salam. Kalau kita ambil zon, 2 ke 3, aku rasa 3 adalah petunjuk-petunjuk tertentu. Sebelum salam juga, mudah lah sebelum salam belaka. Ataupun nak selepas salam belaka. Macam Hanafi kan, very easy, lagi mudah. Tak payah belajar, ikut je. Bismillah. Tapi kalau in detail dah ada beza lah. Ya. Baik. Nanti kita ada bab ni, sujud sahwi, ya. Cerita dia sujud tu yang ada. Jadi sujud tu lah yang kita buat. Ya. Jadi jangan duk sujud ikut dan lepas sembahyang nak sujud saja. Ada ulama kata boleh aja kita sujud. Asalkan kita sujud kepada Allah. Kau nak ikut pendapat ada je, kan. Tapi sebaik-baiknya jangan kita melakukan satu ibadah walaupun sujud, melainkan sujud yang disyaratkan, sebab sujud ni ibadah, ya. Jadi 4-5 tu lah sujud ada. Jadi apa-apa sujud dia boleh termasuk atau tertakluk kepada hadis itu, ya. Maksudnya dia boleh mengangkat darjat kita. Jadi hadis Rabi'ah ni Nabi kata, mu tolong aku lah. Tolong macam mana? Mu kena banyakkan sujud. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha sayyah. Kamu tidak sujud dengan satu sujud, melainkan akan diangkat satu darjat dan diampunkan satu dosa. Jadi kalau sujud sekali, angkat satu darjat. Sujud sekali, angkat satu darjat. Nabi duduk di darjat yang paling tinggi. Mudah-mudahan bolehlah duduk dengan Nabi. Mana kena usaha sendiri jugalah. Nabi kata boleh. Tapi mu tolong aku, mu kena perbanyakkan sujud. Sekali mu sujud, naik. Sekali mu sujud, naik. Sekali mu sujud, naik. Jadi aku hak duduk paling tinggi. Jadi mudah-mudahan boleh lah. Ya tak? Kena usaha sendiri jugalah. Ya. Nah, itu dalam bab fadilah lah, ya. Dan Abi Hurairah bila ditanya oleh Khalid bin Ma'dan pun, Nafsai Muslim, dia kata, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah atau ahabbi ilallah. Boleh tak mengajar aku satu amalan yang boleh bawa aku masuk syurga atau yang paling disukai Allah? Ya. Maka Abu Hurairah pun ajar juga, sama macam Nabi ajar, perbanyakkan sujud. Alaika bikasratis sujud. Ya, mu kena banyak sujud. Karena bila kamu sujud, dia akan menambah darjat kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di samping kelebihan-kelebihan yang lain lah, ya. Dia mengisi kurahanan kita, ya. Berpahala, of course lah. Lagi banyak kita sembahyang, lagi banyak pahala kita. Banyak aja dalam hadis-hadis Nabi yang merujuk kepada fadailul a'mal, fadilah amal. Sebahagian besarnya yang sahih, mungkin ada sebahagian yang tidak sahih pun boleh aja, ya. As long as dia tak menjejaskan apa-apa lah, ya. Sebahagian fadilah ni tidak sahih, ya. Tengoklah macam mana, kan, jika mencukupi syarat-syaratnya, ya. Memang ada bab fadilah, tapi fadilah ibadah ni mesti based on hadis lah, ataupun based on revelation lah, based on nas lah, ya. Tak boleh nak memandai-mandai, ya. Saya ingat bab fadilah sembahyang tak ada yang memandai kot. Dia banyak fadilah ni zikir doa, banyaklah fadilah, kan, ya. Baik. Jadi Nabi suruh banyakkan sujud, kan. Sebab tu tuan-tuan,
Sebagai ulama kata, seafdal-afdal sembahyang ialah sembahyang yang banyak sujudnya. Ya. Afdalus salati kasratu fihi sujud. Sebanyak-banyak seafdal-afdal sembahyang ialah sembahyang banyak padanya sujud. Dan rokok juga. Ya, jadi semakin banyak kita sujud rokok itu semakin afdal. Mana semakin banyak rakaat lah. Ya. Based on hadis ni dan hadis-hadis sedia ada lah. Nabi suruh banyak sujud. Dia kata sujud lebih afdal. Ya. Sebab kata dok melamakan qiyam itu lebih afdal. Ya. Kalau sembahyang 2 rakaat lama, lebih baik daripada sembahyang 10 rakaat dalam masa yang sama. Dalam sejam tu tuan-tuan sembahyang 2 rakaat, mana tahu kan? Ya, 1 rakaat setengah jam sebab qiyam saja 20 minit. 1 rakaat lagi setengah jam sebab qiyam saja 20 minit. Jadi campur dua tu 2 rakaat 1 jam. Qiyam saja 40 minit. Dia kata itu lebih afdal. Sebagian kata lah, tapi sebagian kata tak. Dalam masa yang sama, sejam juga memperbanyakkan rokok dan sujud itu lebih baik. Based on this hadis lah. Ya. Pasal apa yang kata lama qiyam tu lebih afdal? Pasal ada juga hadis Nabi ditanya hadis Jabir tu kan. Saya Muslim tak silap. Muslim Ya Rasulullah, ma afdalul kunut. Ya Rasulullah, ma afdalus salah. Wahai Nabi, apakah sembahyang paling afdal? Nabi kata tulul kunut. Sembahyang yang paling lama qiyamnya. Dan Nabi sembahyang malam memang lama qiyamnya. Ya. Jadi dia kata qiyam lah. Ya. Dan An-Nawawi rahimahullah dan Syarah Sahih Muslim dia kata dah ni ada 3 pendapat ulama lah. Pertama yang kata memperbanyakkan rokok dan sujud itu lebih afdal. Based on hadis-hadis yang ada yang saya baca tadi, hadis Rabi'ah, hadis Abi Hurairah dan Khalid bin Ma'dan. Sebab kata memanjangkan qiyam itu lebih afdal. Ya, mungkin masa yang sama tapi qiyam dia lebih lama, lebih afdal daripada masa yang sama tapi banyak sujud dengan rukuk. Dia kata begitu. Asal pada hadis itu hadis Jabir itulah. Nabi kata tulul kunut, yang panjang solatnya, panjang qiyamnya. Ya. Tapi kata An-Nawawi ada ulama hak di tengah-tengah. Antaranya adalah Al-Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Ya. Dia kata kalau sembahyang siang afdal memperbanyakkan rokok dan sujud. Mana memperbanyakkan rakaat kalau siang. Ya. Kalau malam katanya memperbanyakkan qiyam, melamakan qiyam. Bila dilihat kepada praktikal Rasulullah SAW. Kerana dia kata hadis Nabi sembahyang malam, Nabi sembahyang lama. Tapi tidak dinukil atau diriwayatkan sembahyang siang Nabi sembahyang lama macam tu. Maksud dia kata kalau malam lamakan qiyam, panjangkan solatnya. Tapi kalau siang banyakkan rakaatnya, sujud dan rukuknya. Saya ingat yang paling praktikal kot. Ya. Lebih baiklah kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW. Ya. Tapi mana-mana pun okey je. Cuma ada sudut teoretikal lah, mana pendapat ulama yang mana lebih afdal lah. Baik, setelah ulama menjelaskan tentang fadilat-fadilat tu, fadailul an-nawafil ataupun as-salawatin nafilah, baru dia masuklah. Pertama sembahyang rawatib, sembahyang muakkad, qabliyah ba'diyah. Ya. Yang itulah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isyak, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, hadisnya hadis Ibnu Umar antaranya dan Sahih Muslim dan Bukhari juga. Katanya hafiz tu mi Rasulillah, aku hafal daripada Nabi rakaatain qabla zuhri, rakaatain ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Rakaatain ba'dal maghrib, rakaatain ba'dal isyak, rakaatain qabla subuh. Kata Ibnu Umar, aku hafal daripada Nabi, yakni aku beramal dan aku lihat Nabi mengamalkannya. Rawatib ni bukan rawatib lah, Ibnu Umar dia tak pakai istilah tu. Maksudnya sembahyang hak Nabi tak tinggal lah, terutama ketika bermukim ialah sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ya. Jumaat Ibnu Umar kata 4 rakaat. Pasal dia kata Nabi balik, Nabi sembahyang 4 rakaat. Abi Hurairah pula kata 2 rakaat. Ya. Cuma Abi Hurairah ni ulama kata di masjid.
Kalau di rumah sunat 4, seumpama diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ada ulama pula dia kata 6, pasal 4 Ibnu Umar campur dengan 2 rakaat Abu Hurairah. Ya, jadi dia kata 6 lah. Tapi selain pada Jumaat, itulah semayangnya, ya. Macam mana boleh kata 4 rakaat sebelum Zuhur tadi? 4 rakaat sebelum Zuhur tu hadis Ummu Habibah juga Rasulullah Muslim, yang menjadikan bilangannya 12. Ya. Sebab tu sebagai ulama kata hak rawatib ni 12. Sebagian kata 10. Dua-dua tu standard. Dua-dua tu sunnah. Pasal kedua-duanya sahih. Cuma sebagian kata 10, sebagian kata 12. Kita nak semayang 4 before Zuhur pun boleh. Ya. Memang sebelum Zuhur memang ada 4 saja. Cuma isu dia 4-4 ni adakah ke-4 muakkad atau tidak? Itu saja. Ya. Okey. Dan adalah kelebihannya, siapa yang semayang 2 rakaat ni bunyalahu baitun fil jannah. Hadis Ummu Habibah, bilangan rakaat dah Sahih Muslim atau Bukhari atau kedua-duanya. Tapi fadilah tu dah sunat yang lain lah, macam sunat An-Nasa'i, ya. Siapa-siapa yang jaga 12 rakaat ni, Nabi kata dibina baginya sebuah rumah dalam syurga. Setengah riwayat qasrun fil jannah, sebuah istana dalam syurga. Ya. Jadi itulah bilangan rakaatnya. Kemudian yang bawah tu tidak rawatib. Tidak rawatib itulah 2 rakaat sesudah Zuhur. Sesudah Zuhur ada 4. 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Sebelum Asar semua tak muakkad. Riwayat Nabi sembahyang 4 saja. Hadis Ali bin Abi Talib dan sunat Abi Daud. Ya, kana Nabi yusalli 4 qabla al-'asri. Yafsil bainahun Nabi taslim ala may yalihi minal mu'minin wal malaikatil muqarrabin. Ya, Ali kata Nabi sembahyang 4 rakaat, di tengah-tengahnya ada salam sebelum Asar, dan Nabi memberi salam kepada orang yang berada di sebelah kanan kirinya dan kepada malaikat-malaikat yang muqarrabin. Ya. Mana riwayat Nabi sembahyang 4. Tapi tak bermakna kita tak boleh sembahyang lebih lah. Tidak muakkad ni boleh lebih. Majoriti ulama kata boleh lebih. Boleh more than 4. Begitu juga dengan 2 rakaat sebelum maghrib. Boleh lebih. 2 rakaat sebelum Isyak. 2 rakaat sebelum maghrib, Nabi kata hadis Abdullah ibnu Muwaffal, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'. Karahiyata ayataqidahan nasa sunnah. Semayanglah sebelum maghrib, semayanglah sebelum maghrib 2 rakaat bagi siapa dia mahu. Dan Nabi tak nak orang menjadikan ia satu sunnah. Ya. Saya ada dengan satu ceramah, ustaz tu kata qabliyah maghrib ni tak muakkad. Isilah dengan benda-benda lain macam zikir, doa. Meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Dia kata begitu. Saya tak tahulah betul tak istilah tu. Saya rasa tak betul kot. Sebab dia tidak muakkad, tapi dia masih sunnah. Sunnah ghair muakkadah. Kalau ada masa, lebih baik kita semayang. Ya. Tak tahulah. Ya. Tak apalah, dia pun start juga. Mungkin dia jumpa rujukan mana-mana kan. Tapi semayang lebih afdal. Walaupun tidak muakkad, mengisinya dengan semayang lebih baik. Ya. Baik. Apa beza muakkad tidak muakkad? Muakkad ni memang Nabi melakukannya tak tinggal lah. Sebab itu Ibnu Umar kata hafiztu min Rasulillah. Aku hafal daripada Nabi. Itu dalilun alal mudawamah. Satu petunjuk kepada mudawamah. Nabi buat secara konsisten. Ya. Dan of course ada banyak riwayat hatta daripada Aisyah Nabi tak tinggal ketika Nabi bermukim, ya. Kalau kita belajar in detail lah tentang nas yang meriwayatkan tentang hal itu. Sebab tu ulama sepakat ketika mukim Nabi tak pernah tinggal semaya-semaya ini. Cuma ketika sebab tu ulama sepakat ketika bermukim Nabi tak pernah tinggal semaya ini, melainkan ketika bermusafir saja. Baru Nabi tinggal lah. Sebab tu Ibnu Umar bila dia musafir dia tak semayang rawatib ni. Kau boleh ba'diyah ni, hak muakkad dia tak semayang, hak tak muakkad dia lebih lagi. Dia orang tegur dia kenapa tak semayang? Dia kata lau sabahtu la tamamtu. Dia kata kalau aku nak semayang, baik aku semayang fardu penuh. Walau bagaimanapun, saya tak tahulah majoriti atau tidak. Tapi kalau standard mazhab Syafi'i, of course lah masih digalakkan atau disunahkan kita melakukannya. Ya. Kita tinggal tak makruh, tapi buat itu lebih baik.
Kalau ada masa boleh aja buat kan. Cuma saya jamak ustaz, macam mana nak buat? Boleh aja. Sebelum sembahyang Zuhur dan Asar tu sembahyang Qabliyah dulu. Kemudian sembahyang Zuhur. Kemudian sembahyanglah Asar. After that sembahyanglah Ba'diyah itu. Ba'diyah Zuhur tu. Kemudian sembahyang balik Qabliyah Asar, boleh aja. Kalau rajin lah kan. Kalau rajin tak ada masalah. Kalau nak sembahyang, ya. Tapi jangan sembahyang sunat Qabliyah. Lepas sembahyang fardu Zuhur. Ba'diyah Zuhur baru nak sembahyang fardu Asar. Tak ada mualak pula. Ya, sebab sebagai ulama, of course standard mazhab Syafi'i dia mensyaratkan mualak dan sembahyang jamak takdim. After Zuhur tu kena terus sembahyang Asar. Tapi kalau tuan-tuan belajar Ibn Taymiyah, dia tak mensyaratkan pun. Mualak dalam sembahyang jamak sama ada takdim atau takhir, dia kata tak syarat mualak. Boleh saja tuan-tuan sembahyang Zuhur di awal waktu, sembahyang Asar di akhir waktu Zuhur kalau nak jamak takdim. Dia tak mensyaratkan mualak. Dan kalau kita lihat sebagai tokoh kontemporer atau ulama-ulama yang tulis fiqh sunnah yang baru ni pun dia tak mensyaratkan. Kalau mazhab Syafi'i jamak takdim syarat mualak, jamak takhir tak syarat mualak. Tuan-tuan boleh saja sembahyang Asar tu, sembahyang Zuhur dulu, Asar sembahyang ujung-ujung. Atau sembahyang Asar dulu, Zuhur sembahyang ujung-ujung. Jamak takhir kan, dia tak syarat mualak. Tapi Zuhur syarat mualak. Qardawi syarat tak mualak? Tak ingat. Sembahyang dia. Tapi kita ambil yang mualak lah lebih baik kan. Mana kita sembahyang tu terus mualak. Sebab kita pun bermusafir. Berhenti sembahyang bukan banyak kali, sekali aja. Biasa kita akan sembahyang sekaligus kan. Jadi kita sembahyang saja Zuhur fardu, lepas tu sembahyang Asar, jamak takdim waktu itu. Kalau ada masa lagi nak sembahyang Ba'diyah Zuhur, sembahyang aja. Lepas Ba'diyah Zuhur, sembahyang Qabliyah Asar. Ya. Nak niat qadha ke niat tak niat qadha, niat Ba'diyah Qabliyah saja. Ya. Kerana masih dalam waktunya sebenarnya. Kita sembahyang Qabliyah. Qabliyah ni waktu dia panjang. Qabliyah ni daripada masuk waktu sampai habis waktu. Boleh saja kita sembahyang Qabliyah selepas kita sembahyang fardu. Tuan-tuan nak sembahyang Qabliyah Zuhur, tuan-tuan boleh sembahyang selepas sembahyang fardu Zuhur tanpa niat qadha pun. Sebab masih dalam waktunya. Dia niat Qabliyah ni dia sembahyang Qabliyah dia panjang. Daripada masuk waktu sampai akhir waktu. Dia tak sembahyang, dia tak macam sembahyang Ba'diyah. Sembahyang Ba'diyah tuan-tuan tak boleh sembahyang sebelum sembahyang fardu dilakukan. Tuan-tuan nak sembahyang Qabliyah Zuhur selepas Ba'diyah Zuhur, okey. Dia bukan waktu qadha tu, dia masih dalam waktunya. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang Ba'diyah Zuhur sebelum tuan-tuan sembahyang Zuhur, tak boleh. Kerana dia start selepas kita sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang fardu awal, lamalah waktunya. Kalau kita sembahyang fardu lewat, tak sempitlah waktunya. Tapi Qabliyah dia very wide, dia luas waktunya. Boleh aja. Jadi tak payah niat qadha. Ya. Baik. Itu rawatib ya. Yang tidak, itu yang rawatib dan tidak rawatib. Rawatib ni maksud yang muakkad lah. Tidak rawatib maksud tidak muakkad. Ada sebahagian ulama kata yang muakkad after isyak 4. Umpama sebahagian daripada mazhab Abu Hanifah. Kerana ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sembahyang selepas isyak ni 4 rakaat. Memang ada hadis, kalau kita dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, Aisyah kata, Nabi bila balik daripada sembahyang isyak, Nabi sembahyang 4 rakaat. Ya. Macam mana hadis tu? Salat Nabi al-Isya, summa dakhala alayya fa salla arba'an. Atau kama qala. Itulah hadiah. Nabi sembahyang Isyak. Kemudian Nabi masuk kalau rumah aku, Nabi sembahyang 4. Ulama kata sembahyang 4 tu ba'diyah Isyak. Ya, sementara disokong oleh nanas yang mauquf dalam buku-buku musannaf seperti Abdul Razak, Ibn Abi Shaybah. Dan sebagai ulama kata hadis tu sahih. Albani dia kata sahih hadis tu. Antaranya hadis Aisyah lah. Dan Ibnu Mas'ud. Kata mereka arba' ba'dal isya' ka'adli arba' min qiyamil lail. 4 rakaat selepas isyak seumpama 4 rakaat pada malam qiyamul lail. Silap tu. Pada malam Lailatul Qadar. Ya. Aisyah atau Ibnu Mas'ud kata arba' ba'dal isya' ka'adli arba' min qiyamil lail min Lailatul Qadri. Itulah hadis dia.
4 rakaat selepas Isyak seumpama atau sama dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ya. Ada orang kata 4 rakaat selepas Isyak seperti Lailatul Qadar. Tak betul tu. Ada hadis tu tapi dia tidak sahih. Malah sebahagian kata palsu atau terlalu dhaif. Yang sahih ialah 4 rakaat selepas Isyak seumpama 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Dia tak sama tu. Kalau kita kata 4 rakaat selepas Isyak macam Lailatul Qadar, yang ni kita sembahyang 4 rakaat, oh dapat itu Qadar. Tak. Dia seumpama kita sembahyang sebanyak 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Hadis tu ada yang kata sahih juga, ya. Cuma dia mauquf lah, mauquf. Dia tidak marfu'. Bukan Nabi kata, sahabat yang kata begitu. Dan tidak ada yang marfu'. Boleh ada ya, boleh ada tidak. Ya. Ada sahabat pun dalam bab ni dia tidak mana-mandai. Ya. Sebagai ulama kata ia marfu' maknawi lah. Marfu' secara makna. Walaupun dia tidak menyebut atau menyandarkan hadis itu kepada Rasulullah, tapi kerana sahabat bab-bab macam ni dia tak pandai-pandai. Boleh jadi dia marfu' kepada Nabi. Sebab tu dia masuk dalam slot marfu' maknawi. Ya. Macam hadis yang duk baca bumi sampai langit 500 tahun, langit ke langit 500 tahun, langit ke langit 500 tahun. Tu hadis Ibnu Mas'ud tak silap, ya. Itu hadis sahih tu. Tapi dia tidak marfu'. Dia mauquf. Maksudnya sahabat yang kata begitu. Dan sahabat dalam perkara gaib ni dia tak pandai-pandai. Boleh jadi atau kemungkinan besar dia ambil daripada Nabi. Tapi dah tersebut qalan Nabi, dia tak masuk dalam slot marfu' lah. Dia masuk dalam slot mauquf, jadi status dia turun lah. Boleh diterima dan boleh ditolak. Pasal dia bukan nas Rasulullah. Ya. Cuma atas rasa sanad dia sahih. Kemungkinan lah dia daripada Nabi. Tapi dia masuk dalam marfu' maknawi lah. Ya. Sebagai ulama ambil hujah, sebagian tak. Tapi 2 rakaat selepas Isyak sepakat lah. Memang rawatib. Dia kalau lebih, tu ulama khilaf. Di atas nas yang diriwayatkan. Ya. Ala kulli hal kita sembahyanglah 2. Kalau nak sembahyang lebih pun silakanlah. Tapi niat 4 lah. Maksudnya ba'diyah tu kita niat ba'diyah Isyak untuk 4 rakaat. Macam itulah cerita dia. Isyak dah kan? Sejam dah syahut. Laju dia kerana bercakap ni PowerPoint Express dah malam ni. 40 minit. 40 dah. 50. 40 minit baru. Cukup lah tu. Ada nak tanya apa-apa tak? Tu Pak Syekh tu tak ada malam ni. Dua tiga kali dia tak ada. Abang Aziz tak ada malam ni. Oh, kalau ada Abang Aziz, apa aku belah 12 buluk dengan dia. Malam tu balik ke 12 malam tu. Tak serah buang dengan dia. Ya. Oh. Ya. Aha. Sembahyang? Okey, subuh. Okey. Sebaik-baiknya selepas waktu diharuskan solat. Masuk waktu duha tu sembahyang. Sebaik-baiknya. Tapi kalau kita sembahyang terus after subuh, sebagai ulama mengharuskan. Dia kata tidak makruh. Kerana ada hadis dalam Sunan Abi Daud di mana seorang sahabat tu lepas sembahyang subuh, dia sembahyang 2 rakaat. Nabi pun tanya, sembahyang subuh 2 aja. Kenapa kamu sembahyang lagi 2? Dia pun bagi tahu, tadi aku tak sempat sembahyang qabliyah subuh dan sekarang aku sembahyang. Dan Nabi tidak berkata apa-apa. Ya. Sebab itu kita kata boleh saja. Boleh saja. Cuma sebaik-baiknya kita tunggu waktu duha lah. Ha? Mana? Qabliyah tu qada lah. Pasal waktu dia dah habis lah. Lepas subuh dia tak ada waktu sembahyang sunat. Dia sama dengan sembahyang asar. Ya. Lepas kita sembahyang asar, dia tak ada sembahyang sunat dah. Dia beza dengan sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, di mana bila kita dah sembahyang fardu masih ada ruang untuk kita sembahyang sunat. Jadi qabliyah tu dia berpanjangan. Tapi asar dengan subuh tak ada. Ya. Boleh saja kita sembahyang selepas daripada itu, tapi bukan pada waktunya. Ya, kalau kita tak sembahyang boleh aja sembahyang. Itu pun ada orang tanya juga kat surau apa entah. Surau ni TTDI. Hari Senin itu pun ada pengurusi surau di Rawang tanya juga. Sembahyang witir boleh tak kita sembahyang dah azan? Dah azan dah subuh.
kita semayang-semayang sunat tak perasan witir tak semayang lagi. Saya kata boleh saja semayang. Ya. Lepas tu pergi semayang subuh. Witir ni memang sebelum subuh, waktu daripada isyak sampai subuh. Tapi kalau kita miss, kerana lupa, kerana tak sempat, bahkan kerana tertidur, kita boleh semayang lagi witir. Dia tak boleh saja-saja, tak semayang, nak semayang, tak boleh lah kan. Dah habis lah waktunya. Ada nasnya hadis Abu Sa'id tu. Man nama witrin aw nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu aw intabahu ilaih aw intabaha ilaih. Ya, hadis sahih tu. Bukhari Muslim. Siapa-siapa yang tertidur daripada witir atau lupa, maka bila dia ingat atau jaga daripada tidur, maka solatlah. Based on that hadis, sebagai ulama kata boleh kita semayang witir walaupun dah masuk waktu fajar. Ya. Ini pun tak qada ya? Tak payah qada. Pasal kita terlupa ataupun kita tertidur, masih dikira dalam waktunya. Walaupun tak subuh tak? Ada syarat macam dia orang tu kena sentiasa buat witir baru boleh buat qada tu, ataupun tiba-tiba dia buat qada tu? Ada syarat macam orang tu kena buat sebelum semua ni Witir ni macam mana? Tak faham ah? orang sebelum ni dia selalu buat qada dia. Okey. Jadi syarat untuk qada tu lah. Kita kena buat witir sebelum tu, ataupun tiba-tiba dia rasa macam nak witir lah, dia tak pernah buat witir, tiba-tiba dia nak Khilaf. Kalau standard mazhab Syafi'i, semayang sunat ni walaupun kita tidak merutinkan, kita boleh saja qada. Tapi sebagai lain kata, semayang sunat ni kalau kita dah rutin, kita miss, baru kita boleh qada. Kalau kita tak miss, tak boleh qada. Ya. Dia ambil dalil daripada hadis Nabi qada semayang ba'diyah Zuhur tu lah. Ya, Nabi qada selepas asar. Hadis Ummu Salamah dan Sahih Bukhari. Ya, Nabi semayang lepas asar kan. Ummu Salamah tengok, Nabi tak pergi semayang. Kenapa dia semayang? Dia hantar seorang budak perempuan pergi cakap kat Nabi kan. Kokok Nabi tersalah. Bila dah habis semayang tu, Nabi pun cakap kat dia, tadi ada orang datang, ada delegasi datang, aku tak dan nak semayang. Jadi aku semayang lah sekarang. Jadi Nabi qada lah semayang ba'diyah Zuhur pada waktu selepas asar. Ataupun selepas fardu asar. Jadi based on that hadis, dia kata boleh saja qada semayang yang di luar waktunya kepada waktu yang lain. Ya. Walaupun sebagian mensyaratkan kita kena merutinkannya, tapi sebagian kata tak. Sanad mazhab Syafi'i bab semayang sunatnya dia very open, dia tak mensyaratkan. Kalau kita tak rutin pun nak qada okey je. Boleh, ada soalan lagi? Tak ada. Next nanti kita masuk semayang sunat bersebab. Dia panggil as-salawatu zawatil asbab. As-salawatu zawatul asbab. Semayang bersebab. Sunat wuduk, tutup masjid dan beberapa solat yang lain. Sebahagian disunahkan berjemaah, sebahagian tidak disunahkan. Tapi haruslah untuk dilakukan dalam setengah-setengah hal. Ada tanya apa-apa lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita stop lah. Untuk mulai ni, insyaAllah ta'ala. Aku lukul hazal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.